A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kembali kita bersiaran secara langsung semestinya dalam Tayala Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kami powerkan kepada anda untuk edisi pada hari ini, hari Khamis, pagi Khamis, menemani anda untuk edisi 26 Sya'ban 1445 Hijri, dan bersamaan dengan hari ini tarikh 7 Mac 2024 kami bawakan, diskusikan siaran yang dibawakan istimewa oleh Dozi. Dan untuk tajuk yang bakal kita diskusikan, bincangkan, bicarakan panjang lebar pada pagi ini, iaitu pengakhiran yang mulia. Dan saudara, sebagaimana biasa kita bawakan bintang ilmuwan yang telah pun bersama-sama dengan kita pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat kembali dalam Tayala Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, seronok tengok Ustaz merata bagi dakwah. Oh ya ke? Amin amin. Ustaz bagi sikit kat saya tempias keberkatan tu. Oh tu lah. Semangat perjuangan tu Ustaz. Boleh bincang. Boleh bincang. Boleh bincang. Baik, dan semestinya Ustaz kita mengalu-alukan kepada para penonton Tayala Ustaz untuk bersama-sama dengan kita untuk Tayala Ustaz pada pagi ini, menghantarkan soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita pengakhiran yang mulia. Anda boleh hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan komen dan juga soalan anda di ruangan komen Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi live di Facebook, tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan bagi anda yang ingin mengikuti kami secara HD, anda boleh tonton menerusi aplikasi www.tonton.com.my. Sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz dan juga para penonton, bila kita sebut tentang pengakhiran yang mulia, setiap yang bernyawa pasti akan menemui mati ataupun ajal. Melainkan tidak ada yang kekal melainkan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya bila sebut tentang pengakhiran seseorang, pasti setiap pengakhiran kita mungkin berbeza. Dan bila sebut tentang pengakhiran yang mulia, barang siapa yang menginginkan pengakhiran yang mulia, maka hidupnya juga mesti berada di landasan kemuliaan. Jadi untuk mukadimah topik pada pagi ini, Fadil Ustaz, pengakhiran yang mulia, saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kasih sayang Allah, dapatlah kita bertemu dalam siaran Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Terima kasih adinda saya Da'i Anas. Semoga dalam rahmat Allah sentiasa, amin, ya Allah, dan sentiasa diluahkan rezeki. Amin. Dan semua para penonton, tak kiralah di kalangan para alim ulama, asatizah, tuan guru, para pemimpin yang disayangi sekalian semuanya, mak saya, Umi, semua sekeluarga, moga-moga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kru penerbitan Tanyalah Ustaz, moga kita dikasihi Allah sentiasa. Amin. Dia macam ni, bila sebut berkait tentang pengakhiran yang mulia, sebenarnya setiap apa yang ada permulaan pasti akan ada penghujungnya. Namun kebiasaan orang akan bercakap penghujung yang baik itu akan memberikan gambaran kebahagiaan di seluruh jalan cerita, atau dalam bahasa konteks orang panggil bedtime story lah. Kalau cerita-cerita rakyat biasa, orang kata pengakhiran yang baik,
happy ever after. Macam tu. Maknanya seronok dan kebahagiaan seterus selama-lamanya. Jadi dalam kita orang Islam, kita tak sebut happy ever after. Kita sebut husnul khatimah, penutup yang baik. Apa penting sangat ke Ustaz penutup yang baik? Sangat penting sebab tuhfatul mukmin al-maut. Hadiah orang beriman hadiah orang beriman itu adalah kematian. Mungkin bagi setengah orang akan menganggap soal atau isu mati ni adalah pemotong ataupun dia macam hadimul lazat kan, dia pemotong segala kelazatan nikmat duniawi. Betul, tetapi bagi orang beriman, orang yang beramal soleh siang dan malam, tak kiralah Ramadan tak Ramadan pun amalnya dilipat ganda, mati tu satu hadiah bagi dia. Sebab apa hadiah bagi dia? Sebab dia tahu bahawa mati itu jalan bertemu Allah, kekasih hatinya. Jadi maka sebab itulah kita juga diingatkan innamal a'malu bi khawatimuhu, sesungguhnya amalan itu dilihat pada penutupnya. Amalan itu dilihat pada penutupnya. Artinya apa? Macam orang acara larian di balapan lah. Maknanya dia masa dia berlari, permulaan lari itu, orang tak kisah sangat siapa ke depan, siapa belakang, depan, belakang. Tetapi yang orang akan dikirakan sebagai pemenang itu siapa? Iaitu siapa yang sampai ke garisan penamat tu dulu dikira sebagai pemenang. Maka agaknya garis penamat kita nanti ni dalam keadaan apa? Maknanya dalam keadaan beramal solehkah ataupun dalam amal yang tidak soleh? Na'udzubillah min zalik. Maka saya kira lebih molek untuk saya kukuhkan lagi bicara ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan ianah untuk saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah menerangkan akibat orang-orang yang tak mempedulikan soal akhirat, Allah menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan disambut dengan panggilan, kata-kata, ucapan, ungkapan. Hei orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan yang baiknya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati, engkau lega dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Sadaqallahul azim. Kata para ulama, ayat ini memberikan satu gambaran pada kita bahawa bentuk sambutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang soleh itu diraikan dengan penuh gilang gemilang, dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Kalau permulaan pun disambut dengan baik, maka di sepanjang selepas itu nanti semuanya yang baik-baik belaka. Artinya apa? Di padang mahsyar nanti pun baik, nanti ketika diperhitungkan timbangan mizan pun baik, dekat telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam pun baik, hinggalah masuk ke dalam syurga. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kan sampai jannata darus salam. Maknanya salam bahagia, sejahtera bahagia. Saya pun ada kawan nama Abdul Salam. Jadi dia memang kalau jumpa dia kena salam lah. Memang untunglah dia. Dia memang salam sungguh dan sehingga dapat masuk ke dalam syurga jannah ataupun syurga dalam keadaan sejahtera. Sebagai mukadimah. Alhamdulillah, demikian sebagai mukadimah untuk topik kita pada pagi ini, pengakhiran yang mulia. Dan Fadil Ustaz, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton. Dah banyak soalan masuk ni Ustaz. Jadi dia orang dah ready dah untuk tajuk pada pagi ini. Dan kita ada soalan yang pertama, tahniah kepada Kak Mar WKN untuk soalan yang pertama di Facebook. Baik Ustaz, kita disarankan untuk memperbanyakkan mengingati mati.
Perbanyakkan berbuat perkara kebaikan semasa hayat dikandung badan. Soalannya Ustaz, adakah bila waktu telah berakhir, sudah tiada lagi amalan yang boleh dilakukan? Bermakna seseorang itu juga tiada harapan. Matinya dalam keadaan husnul khatimah sebagai yang diimpikan setiap Muslim. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Bila bercakap berkait tentang soal bilakah waktu terakhir, maknanya selama mana seseorang itu nyawanya tidak ataupun nafas ataupun tidak sampai ke kerongkongnya ini, maknanya pintu taubat segala amalnya itu masih terbentang terbuka luas untuk dia nak beramal soleh, ataupun kalau mungkin ada dosa-dosa yang lalu untuk dia nak mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aksaruhum lil mauti dzikra. Mereka yang paling banyak mengingati mati itu dianggap oleh Nabi sebagai orang yang cerdik. Tapi maaf, kalau sekadar ingat saja, ramai ingat mati. Biasa nak lintas jalan, ingat mati. Pasal dia tengok kiri kanan, kanan kiri, kanan kiri, kanan dia tengok. Pasal tu tanda ingat mati. Makan ubat pun segenggam ubat. Pasal apa? Ingat mati. Rajin sangat jogging walaupun Ramadan. Kerap jogging. Ingat mati ya tu. Jadi nak latih jantung bagi sihat macam-macam lagi. Maknanya sekadar ingat pada mati saja belum memadai. Akan tetapi wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Akan tetapi dia buat preparation. Dia buat persiapan untuk mati itu yang disebut orang yang paling bijak. Sebab itu kata para ulama, dia tanda-tanda seseorang itu banyak ingat mati. Kata Ad-Daqaq rahimahullah, kata beliau, tanda orang banyak ingat pada mati, biasanya perangai dia ada 3. Ini saya sebutlah ya tuan-tuan. Nak tulis, nak kembali jadikan dia caption pada ruangan laman sosial masing-masing pun, ahlan wa sahlan. Silakan kongsi dekat WhatsApp ke apa kan. Tadi kita sebut tanda orang yang bijak adalah banyak ingat mati ataupun banyak buat persiapan untuk mati. Tapi perangai orang ingat mati itu apa? Kata Ad-Daqaq rahimahullah, 3 tanda. Pertama, dia akan segera bertaubat kepada Allah. Dia tidak akan menunggu, menanti, menunda. Yang kedua, hati dia akan bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Sungguh pun kanan kiri kawan sahabat rakan sepejabat ke apa, dapat nikmat itu ini, beli rumah baru, kereta baru, segala baru, dia bertenang-tenang saja, dia tak ada gopoh dan gelojoh hal keduniaan. 2. Dan yang ketiga, dia suka nak beribadah. Dia suka sangat nak beribadah. Ini tak lama nak Ramadan. Dia memandang Ramadan tu pesta ibadah, bukan juadah. Dia seronok. Ini tu tanda-tanda orang ingat pada mati dan banyak buat persiapan pada mati. Akan sebaliknya, kalau orang itu dia tak apa nak ingat pada mati, pertama, kalau bab taubat dia akan menangguh-nangguh, tunggu ma'al hijrah, tunggu nisfu Sya'ban, tunggu Lailatul Qadar. Dia tunggu. Kedua, dia tak reda dengan rezeki yang sedia dia dapat. Kenapa dia sikit, orang lain banyak? Kenapa isteri orang cantik, bini dia biasa? Dia tak reda benda-benda macam itu, payah semua. Dia kata kawan dia belajar tak pandai tapi kaya, dia yang cerdik setara ni. Dia banyak. Membandingkan. Ya, membanding. Dan yang ketiga adalah dia malas sungguh nak beribadah. Jadi mohonlah, kita mohon pada Allah Ta'ala, moga kita tak termasuklah dalam golongan yang lalai terhadap soal kematian ini. Wallahualam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Sementara hayat belum terhenti, buatlah jasa, taburlah bakti. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini. Kita berjeda seketika. Yalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk diskusi perbincangan topik pada pagi ini. Masih lagi kita membicarakan pengakhiran yang mulia bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Dan Fadil Ustaz, kita teruskan lagi dengan izin Ustaz. Soalan daripada sahabat Facebook kita. Di Facebook kita ada Rosdin Samah. Ustaz, adakah kita perlu menaruh
sesuatu perasaan bimbang dalam diri akan pengakhiran hidup kita nanti dan lebih banyak bermuhasabah diri daripada bersandarkan perasaan bersedap hati dengan banyaknya amal yang telah dilakukan lalu merasa yakin akan memperoleh pengakhiran hidup yang dimuliakan nanti. Allahu Akbar. Satu kebimbangan yang disuarakan oleh Encik Rosudin Samah. Baik, terima kasih ya. Sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya kira soalan ni bagus sebab apa? Mungkin soalan ni mewakili juga para penonton yang lain punya lintasan hati ataupun gerak rasa yang mungkin sama dengan apa yang ditanyakan ini. Dia begini, adab seseorang yang nak mengharapkan husnul khatimah itu sekurang-kurangnya ada tiga. Ada tiga ya. Pertama sekali, untuk seseorang itu dia nak mengharapkan husnul khatimah, pengakhiran yang baik, iaitu pertama, dia mesti sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama ingat dia mesti bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kata begitu? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi zan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan dia berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam ni. Apa maksud berbaik sangka dengan Allah akan kematian nanti ni? Maknanya apa? Yakin rahmat dan kasih sayang Allah tidak lekang daripada jiwa kita. Maknanya sampai satu tahap mungkin ada orang dia rasa aku mati nanti tak tahulah dalam kubur macam mana pun nanti gelap lah Tuhan ingat aku tak lagi. Jangan macam tu. Kena sangka baik. Maknanya kita ni dah beramal baik, amal soleh dah. Lepas tu sangka baik saja. Satu. Yang keduanya adalah iaitu jangan meminta kematian. Walaupun tajuk kita pagi ni bertemakan kematian, tetapi janganlah pula meminta mati. Walaupun begitu, dia macam ni, Dak Yana. Ada orang mungkin dia terlantar sakit lama kat hospital. Sampai dia rasa dia punya kondisi tu dah membebankan ahli keluarga dan orang sekeliling. Anak kena ambil cuti, kos bayaran hospital hari demi hari, sakit makin teruk, wire keluar masuk, susu sini, lubang belakang, bantuan pernafasan, napas elok tak elok, kerja okey tak okey, pejam tak pejam, celik semua ada. Jadi dia rasa kalau macam ni lah aku menyusah ke orang, baik aku mati je lah. Dia, kan? Macam ayat dalam drama tu. Contoh. Dia kena drama baru dia ada jiwa. Suspend. Jadi dia kata, baik aku mati macam ni. Macam ni maklum. Bawa bertenang. Bawa bertenang. Siapa-siapa pun macam ni. Tengok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, la yatamayyana ahadukum al-maut min durri asabahu. Nabi kata, janganlah seseorang daripada kamu mencita-citakan kematian kerana suatu mudarat yang menimpanya. Contoh, sekarang musim panas. Dengan kata kawasan utara lagi agak lebih panas lah. Jadi dia kata, daripada aku duduk hadap panas ni, mati kalau aku, ya Allah. Kalau kan, jadi bila dia berhadapan dengan sebarang musibah, macam Nabi sebut, janganlah dia mudah-mudah meminta mati. Ataupun mungkin apa sajalah musibah yang kena pada dia. Macam kita seluruh dunia dilanda COVID-19 hari tu ni kan. Ada orang mungkin dia sampai tahap bukan gelamping lagi dah, dia pun kena dijangkiti semua. Dia kata aku hidup pun mati je lah. Tak boleh. Walaupun ditimpa musibah, soal mati jangan dicita-citakan. Habis tu macam mana Ustaz? Kondisi kami ni macam mana? Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nabi SAW mengajarkan, kalaupun ditimpa musibah yang rasa macam kalau boleh aku nak mati, ayat dia adalah, ya Allah, hidupkanlah aku kalau sekiranya hidup itu baik untukku. Mati kalau aku, ya Allah, kalau sekiranya mati itu baik untukku.
Itu ayat dia. Allahu Akbar. Nak suruh para penonton amin pun risau juga. Dia kata, ya amin meninggal tu. Hari meninggal dah. Meninggal. Dan yang ketiga, bagi menjawab soalan sahabat kita ini, yang ketiganya adalah senantiasa dalam keadaan beramal soleh. Kenapa senantiasa dalam keadaan beramal soleh? Sebab dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah. Kata Nabi, sungguhnya jika Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan menjadikan orang tersebut sentiasa beramal. Macam tu. Allah Ta'ala ni bila dia kasihkan hambanya, salah satu tanda dia, Allah akan jadikan hambanya itu sentiasa beramal. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'miluh ya Rasul? Macam mana seseorang itu Allah jadikan dia sentiasa beramal itu? Kata Nabi, yuwaffiquhu li'amali salih qabla mautihi. Allah akan jadikan seseorang itu, Allah berikan taufik, dorongan pada dia untuk beramal sebelum dia mati. Maknanya sebelum dia mati tu dia sedang beramal soleh tau. Riwayat Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad, Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Apa maknanya? Kawan-kawan para penonton semua pernah dengar tak? Ada orang bila dia meninggal dunia, bila ditanyakan kepada ahli keluarga, warisnya, macam mana arwah, ada wartawan pun kadang tanya, macam mana arwah si mati ni, macam mana? Oh, dia baiklah ya Allah, dia nak bawa makcik pergi umrah. Baru jumpa syarikat agensi umrah tu, baru nak daftar, nak da'i anah jadi mutawif. Tak sempat, dia meninggal dulu. Menangis mak dia. Maknanya apa? Si mati tu sebelum dia nak meninggal, dia dah buat benda-benda baik. Itu tanda Allah pilih tu. Ya. Berapa banyak orang kat mana? Kat Shah Alam apa itu, heboh juga lah ya. Tok Bilal tu dia laung azan sampai asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu senyap. Rupanya dia dah meninggal dah. Ketika laungkan azan, ketika kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Lagi apa? Seorang guru, pesara guru semayang, sujud. Orang lain semua bangun, rakaat belum selesai, dia tak bangun-bangun sampai habis semayang. Rupa meninggal dalam solat. Dia orang-orang seperti ini Allah pilih sebagai satu jalan kemuliaan Allah terhadap orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita pun termasuk jugalah dalam kalangan ini. Tengah dengar ceramah meninggal. Allahu Akbar. Penceramah pun meninggal, tengah duk ceramah pun meninggal. Tapi yang dengar ceramah lagi banyak meninggal lah. Betul, Nabi jalan selamat ya. Allahu Akbar. Sama-sama semua. Kita doakanlah kepada asatizah kita, khususnya Fadil Saidas, diberikan kesihatan yang baik insya-Allah untuk terus berdakwah kepada kita, khususnya di dalam Tanyalah Ustaz. Baik, panjang lagi nak cerita Ustaz. Jadi Ustaz jangan pergi dulu lah kalau boleh. Okey. Banyak lagi nak ambil manfaat daripada Ustaz. Baik, seterusnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita. Kita ada Abdul Karim Sufyan. Pengakhiran yang baik dan mulia begitu dinantikan oleh setiap insan. Namun ianya bukanlah suatu perkara yang mudah, tetapi tidak mustahil untuk mendapatkannya dengan izin daripada Allah. Adakah dengan kelaziman berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya memungkinkan seseorang itu memperoleh kematian husnul khatimah? Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih ya sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian. Seseorang yang nak dapat husnul khatimah ini, amalan yang paling, maknanya kalau tanya mana-mana guru sekalipun, jawapan ini takkan terkecuali, mesti termasuk sekali. Amalan dia adalah iaitu senantiasa daiman, senantiasa dengan amalan soleh. Kenapa? Lori yang bawa pasir, kalau dia terbalik pun akan terkeluar pasir. Keluar pasir jugalah. Mana boleh keluar buah apple. Maknanya apa? Orang kalau hari-hari zikir, kalau dia meninggal pun terkeluar di mulut dia pun zikir. Itu congak mudah nak bagi faham lah. Apa Ustaz cerita mati keluar lori pula ni? Tak, nak bagi faham. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man shama yawman ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha wajhillah khutima lahu
biha dakhalal jannah. Ringkasannya apa? Nabi SAW menyebutkan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, rajin zikir, la ilaha illallah, apa jua keadaan, dan dia mati dengan kalimah la ilaha illallah, syurga untuknya. Allah. Siapa yang rajin melazimi puasa, tak kira puasa sunat, puasa Ramadan tu telah lah. Ni puasa Arafah, puasa Ashura, puasa Isnin Khamis, puasa Nabi Daud ke apa kan. Dia rajin lazim, dia mati dengan keadaan dia puasa, maka untuknya syurga. Ataupun dia mati, dia ni seorang yang rajin melazimi sedekah, dia mati dalam keadaan sedang bersedekah, syurga untuknya. Artinya apa? Kesimpulan dia, orang yang mati dalam keadaan sedang beramal soleh, peluang untuk dia dapat husnul khatimah tu banyak. Macam orang, macam dulu kan tragedi kren tumbang dekat Masjidil Haram kan. Semua orang sedang beramal soleh ketika itu. Ada yang sembahyang sunat, duduk i'tikaf, menantikan, kalau tak silap waktu tu waktu asar, mak mentua saya pergi haji waktu tu. Jadi kena timpa, kena hempak. Orang yang meninggal kena hempak tu pula disebut sahibul hadmi kan. Mati yang antara tanda-tanda mati yang baik. Lepas tu pula maknanya rangkuman suasana baik ini merupakan satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia dalam rupa tragedi, tetapi dia syarat dengan kemuliaan yang Allah Taala nak berikan. Jadi bagi menjawab soalan, lazimkan amal soleh, dan kalau di celah-celah amal soleh itu sedang dilaksanakan, bertuahlah mereka mati dalam keadaan itu. Sebab dia macam satu rekod yang baik. Kalau tengah duk berkaraoke masa itu, tak kira lah lagu apa, lagu yang sumbang ke, lagu apa-apa. Lagu nasyid. Nah, kan. Lagu nasyid okey lagi tu kan. Tapi kalau nasyid kau tak sembahyang teruk juga. Dia duk menyanyi, mati tengah karaoke tu. Kena renjatan elektrik ke, kena tak tahu wire short mikrofon kan. Meninggal keras. Jadi kalau orang sembang 7 keturunan pun jadi tak seronok. Arwah tu mati sebab apa? Oh, dia mati tengah karaoke. Allah tak elok. Walaupun sebelum tu dia baik, tapi tak ubah cantik. Tapi kalau mati dalam keadaan yang baik, mati dalam tapi kalau mati dalam masjid pun tengah curi tabung pun payah ke. Dia angkat kan, angkat tabung tempat dia tak jadi juga kan. Jadi maknanya amalan itu yang soleh yang akan menjamin husnul khatimah. Allahu akbar. Dan saudara sedang penonton, dalam hidup ini kita tidak boleh lari daripada kematian. Dan hari ini kita mendengar kematian orang yang terdekat dengan kita, dan terkadang kita mendengar kematian orang yang mungkin jauh daripada kita. Dan ketahuilah bahawa satu saat nanti kematian kita juga akan diberitakan kepada orang lain. Adakah kita telah bersiap sedia menghadapi keadaan itu? Dan Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita dengan izin. Muhammad Izzuddin di Facebook, pengakhiran yang mulia mungkin boleh dikaitkan dengan bulan Ramadan yang akan tiba beberapa hari sahaja lagi. Adakah orang yang meninggal dalam bulan Ramadan akan dimasukkan terus ke syurga tanpa hisab? Fadil Ustaz. Baik, terima kasih. Sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian, dia antara orang sebut apa, tanda-tanda seseorang yang dapat kematian yang baik ini ada beberapa tanda. Antaranya adalah dia berpeluh di dahi. Orang yang mati dalam keadaan yang baik ini, dia akan berpeluh di dahi. Ada satu hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Kata Nabi SAW, seseorang mukmin, orang beriman, dia mati dengan berpeluh di dahinya. Ada orang kata, ustaz mungkin dia jogging, lepas tu jantung macam mana, apa masalah, dia tumbang, dia meninggal, berpeluh sebab jogging. Kau macam mana? Dia begini, kata para ulama, maksud berpeluh di dahi tu, dia macam Melayu panggil renek peluh. Keringat akhir. Kan, renek peluh ni maknanya dia dalam keadaan emosinya, dia malu dengan Allah tau. Dia malu dengan Allah. Setengah orang malu muka merah. Setengah orang malu berpeluh. Kan? Macam Diana nampak pemalu. Kan? Orang nak belanja, tak apa. Dia berpeluh, dia malu kan. Okey. Orang mati berpeluh di dahi ni malu apa ni ustaz? Apa yang dia malu? Dia malu dengan nikmat Allah yang telah dibentangkan, yang disediakan untuknya
sedang dia sedar diri amalannya tak setara mana. Sedang Allah nak bagi ni banyak sungguh. Itu yang sampai berpeluh di dahi tu. Ni kalau ada orang tanyalah. Ini ulasan para alim ulama. Lagi apa lagi? Orang yang mati dalam keadaan yang baik ini, yang pilihan Allah Subhanahu wa taala ini, ada juga mereka ini ditakdirkan Allah dia meninggal dunia malam Jumaat. Meninggal malam Jumaat. Dia sebenarnya orang mati malam Jumaat ni dia ada kemuliaan dia yang tersendiri. Sebab apa? Ada satu hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa wafahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada orang Islam yang meninggal dunia pada hari atau malam Jumaat kecuali Allah akan melindunginya daripada fitnah kubur. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Okey, jadi tadi peluh di dahi, kemudian meninggal hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Saya punya jiran pun meninggal malam Jumaat. Kita dengar tu rasa sebab rasa Allah. Dan ada bekas guru saya dulu pun, bekas mengajar, guru yang pernah mengajar saya pun meninggal malam Jumaat juga. Ini kemuliaan kemuliaan. Dan termasuk juga orang yang meninggal dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Teringat saya nasyid apa? Pintu syurga dibukakan, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan yang durjana, direhatkan azab di pusara. Macam itulah. Maknanya azab di kubur pun direhatkan, memberi laluan kepada kemuliaan Ramadan. Maka orang yang mati ketika itu pasti ada kemuliaannya. Allahu akbar. Semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pengakhiran yang mulia dan baik. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, kita banyak lagi akan kita bicarakan, cuma kita nak berjaya sekali lagi terus kekal bersama Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan anda para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita bersama-sama dalam Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan kita masih lagi berbicara tajuk kita pada pagi ini pengakhiran yang mulia bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Al-Fadhil Ustaz. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang sudi menghantarkan soalan dan juga kemusykilan kepada kita. Dan jangan lupa Ustaz, kita kempen sekali lagi, jangan lupa untuk tekan butang share ataupun kongsi yang menonton di Facebook. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah berpanjangan kepada kita. Jangan lupa Ramadan semakin hampir kepada kita. Lakukan persiapan, persediaan. Semoga kita direzekikan. Wa balighna Ramadan, disampaikan ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Amin, insya-Allah. Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada Adib Aizuddin di Facebook. Ustaz, wanita yang meninggal dunia sewaktu melahirkan anak, adakah itu pengakhiran yang mulia dan juga dikira sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, meninggal ketika sedang solat atau duduk dalam majlis ilmu, adakah itu merupakan tanda-tanda pengakhiran yang mulia yang memperoleh redha Allah Subhanahu wa taala? Jadi soalan yang kedua telah pun Ustaz jawab tadi. Kita raikan soalan yang pertama, Fadil Ustaz. Baik, terima kasih. Para ulama membahagikan husnul khatimah ini pada 3. Banyak 3 apa gini ya? Dia bagi, kan? Dia membahagikan pada 3. Pertama masa, kedua keadaan, ketiga tempat. Maknanya boleh jadi husnul khatimah seseorang itu pada masa tertentu. Kedua, mungkin dalam keadaan amalan tertentu. Dan yang ketiganya mungkin dalam keadaan dalam tempat tertentu. Okey ya. Pertama, mungkin seseorang yang dapat husnul khatimah itu dia meninggal dunia disebabkan keadaan apa? Keadaan sakit. Contoh, Nabi sebut wa man mata fil batni fahuwa syahidun. Barang siapa mati akibat daripada penyakit berkait dengan perut, maka dia mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya apa? Dia mati keadaan apa? Keadaan dia sakit. Dapat juga husnul khatimah. Ataupun dia mati ataupun dia meninggal dunia, qatlul muslim syahadatun, wa ta'un syahadatun, wal batnu wal gharqu wal mar'atu yaqtuluha waladuha
jama'a. Nabi SAW sebut, seseorang Muslim yang terbunuh dikira sebagai syahid. Yang meninggal dunia akibat wabak taun juga dikira syahid. Mati ataupun meninggal dunia akibat sakit perut, syahid. Mati lemas, juga syahid. Dan wanita yang meninggal dunia kerana melahirkan anaknya dikira sebagai syahid. Hadis sahih daripada Nabi Muhammad SAW ini memberikan satu kefahaman pada kita bahawa meninggalnya mereka ini dalam keadaan yang begitu menyayat hati, maka ia juga menjadi salah satu jalan untuk seseorang itu husnul khatimah. Perempuan masa dia mengandung dapat pahala berjuang fi sabilillah. Allahu akbar. Kan? Tapi kalau dia meninggal dunia saat bersalin nak melahirkan anak, meninggal ketika itu. Kalau orang tua-tua dulu kata mati waktu beranak jadi pontianak. Jadi takut lah orang. Jadi tu dia bawa tukul nak bawa ni. Nak paku kepala. Itu dia roh tak tenang terbang malam-malam. Dah itu pahaman tak betul tu. Itu syaitan. Jadi ramailah takut nak beranak. Saya mati jadi pontianak pula nanti. Jadilah drama pelik-pelik nanti. Dia mati ketika bersalin, itu kemuliaan, husnul khatimah. Jadi maknanya tak perlulah bimbang. Selama mana kita di atas jalan kebaikan, maka meninggal pun Allah pilih sebagai baik di sisi Allah Ta'ala. Allah insya-Allah tabarakallah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita di Facebook, Johari Hasnah. Ustaz, apakah ciri dan tanda-tanda bagi seseorang untuk memperoleh pengakhiran yang baik? Adakah kelebihan dan ganjaran bagi orang-orang yang meninggal malam Jumaat dan meninggal di Mekah adalah pengakhiran yang baik? Mohon pencerahan Ustaz. Jadi yang meninggal hari Jumaat atau malam Jumaat tadi Ustaz dah jawab. Kita nak komen sikit tentang meninggal di tanah haram Ustaz, insya-Allah. Okey. Ciri-ciri, saya jawab ciri-ciri dulu. Ciri-ciri apa tadi? Husnul khatimah kan? Banyak ciri-ciri orang yang mendapat husnul khatimah. Cuma dalam rangkuman yang saya dah sebutkan tadi, mungkin saya boleh tambah lagi. Orang yang dapat husnul khatimah ini, dia cara yang kita nak boleh perkiraan mudah lah. Sama ada orang lain yang meninggal atau kita yang kelak akan meninggal ni, dia suka untuk bertemu Allah. Tu je. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Kata Nabi, siapa-siapa yang seronok nak bertemu Allah, maka Allah juga seronok nak bertemu dengan dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, ada sambungan hadisnya lagi, tapi saya baca sebahagiannya sahaja. Okey. Apa tanda orang yang seronok nak bertemu Allah? Hal-hal berkait tentang soal jalan-jalan nak bertemu Allah adalah hal yang akan menceriakan dia, menyeronokkan dia. Ada orang kan kalau bab mati kan dia anggap anti climax kan. Dia anggap ni mati bila nak maju. Dia tak suka, dia macam kau ni tak ada isu lain ke? Mati dah. Orang yang soleh, orang baik, mati tu sentiasa berlegar di mulut dia. Bukan saya cakap, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bagi satu iktibar yang sangat bagus pada para sahabat untuk diteladani kita. Apa dia? Satu hari di kalangan para sahabat Nabi ini memuji-muji seorang sahabat ini. Barangkalilah untuk pahaman kita, ya Rasul, kami ada fulan bin fulan, dia bagus. Kalau kita hari ini maknanya bagus tu dalam arti kata rajin buat open table. Dia rajin belanja, dia dengan member tak pernah kira, dia bagus, dia nampak jumpa orang semua, boleh bawa bincang semua kan. Tapi mungkin okey, bagus, sahabat Nabi mulia. Tapi ada satu persoalan yang sangat trigger kita, bermain di minda kita. Kan, menjentik kita. Apa dia? Nabi tanya, kawan kamu yang disebut-sebut baik tu, dia pernah tak sebut pasal mati? Dia pernah tak sebut pasal mati? Jadi sahabat kata, kami tak pernah dengar lah pula dia sebut pasal mati. Kata Nabi, dia belum cukup baik. Dia belum cukup baik, ataupun belum lagi ada kebaikan padanya. Artinya apa? Sahabat Nabi itu memang baik. Belum sempurna kebaikan dia kalau dia ni bukan jenis duk sebut mati. Allahu akbar. Maknanya apa? Mungkin Dayana pernah jumpa.
Kan? Kadang kita buka peluang untuk siapa nak berwakaf, nak menyumbang, nak bersedekah. Oh, makcik banyak bagi Kadang tu saya pernah jumpa untuk pembinaan masjid, dia bagi gelamat depan kita tu. Dia lurus depan. Ambil lah ustaz. Cukup tak agak-agak ni? Kata makcik banyak bagi ni. Alah ustaz, yang ni nak bawa mati. Nampak? Allahu Akbar. Dia sebut mati Itu tanda orang baik. Betul. Kadang anak jiran nak sambung belajar, dia pun bagi sumbangan. Pakcik, banyak pakcik bagi ni untuk saya sambung belajar ni. Tak apa nak oi, yang ni lah pakcik nak bawa mati nanti. Oh, macam itu dia orang yang berlega di mulut dia soal mati tu tanda orang baik, orang yang akan dapat husnul khatimah. Dan soalan kedua, bagi menjawab soalan tadi ni, kalau meninggal dunia di tanah suci, tuan-tuan semua, dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan orang yang meninggal dunia di Madinah dalam keadaan dia bersabar dengan suasana di Madinah, dengan orangnya, cuacanya, keadaan semua, maka Nabi SAW jamin, aku akan bagi syafaat kepada orang yang mati di tanah suci. Maknanya kalau dalam konteks hadis itu disebutkan Madinah Al-Munawwarah. Lagi-lagi pula dia meninggal dikebumikan pula. Allah dapat peluang kebumi di tanah suci, kanan, kiri, depan, belakang kan orang soleh semuanya. Diapit oleh para sahabat. Lepas tu pula meninggal dunia dalam keadaan ihram pula. Oh, ini kemuliaan yang tak tergambar oleh kata-kata kita lah. Wallahu a'lam. Dan orang yang syahid Ustaz, dia cara untuk menguruskannya sedikit berbeza berbanding orang yang meninggal biasa. Mungkin sedikit gambaran Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton, terutama kita lihat di Palestin pada ketika ini mereka berjuang mempertahankan watan tanah air mereka dan juga bumi Baitul Maqdis. Jadi mungkin sedikit Ustaz boleh kongsikan. Manusia yang bukan sekadar mempertahankan tanah air, akidah, agama, keluarga, mereka ini merupakan satu bentuk rangkuman pakej syuhada yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Ta'ala, apatah lagi kita di sisi manusia. Sebab mereka ini, bayangkan roh mereka itu harum di sisi Allah. Jangan kata harum di sisi Allah. Ni orang-orang yang ataupun para wartawan yang saya ikutilah perkembangan berita dari sana, mengatakan suatu bilik yang menghimpunkan timbunan jenazah-jenazah para syuhada ini, kata mereka berbau harum, wangi, dibersihkan sahaja, kemudian disemayangkan dan dikebumikan. Sebab apa? Semua pakaian dia sama macam orang yang dalam ihram. Dikebumikan dengan pakaian yang sama. Sebab apa? Kalau orang dalam ihram, Nabi sebut dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia akan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Orang yang mati syahid, pakaian yang dikebumikan bersama dengan dia dalam liang lahat itu, itulah yang menjadi saksi perjuangan dia. Pakaian itulah yang dia pakai berlumuran dengan darah-darah kemuliaan, haruman darah syuhada itu yang kita berdoalah pada Allah, kalaupun tak sampai ke tahap itu, CP-CP pun jadilah, dapat jugalah. Dapat tempias. Ya, para syuhada ini. Allahu Akbar. Dapat tempias orang-orang yang hebat berdakwah dan sebagainya, para syuhada yang berjuang, itu salah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, mudah-mudahan. Intan Zurina Abdul Razak Fadil Ustaz di Facebook untuk soalan yang berikutnya. Ringkas saya soalannya tetapi menarik. Ustaz, apakah antara halangan yang akan membataskan kita untuk melafazkan kalimah itu kelak, Fadil Ustaz? Betul. Seseorang yang akan mendapat husnul khatimah juga adalah dia akan melafazkan, dia akan menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Okey. Namun kita semua sedia maklum, kalimah sakaratul maut. Apa makna sakarat? Wa antum sukara. Mabuk. Sakarat artinya mabuk. Bukan mabuk laut. Ada orang candak sotong, dia duduk atas kapal, atas bot, dia saya balik Terengganu. Dia dah mabuk sikit. Mabuk sotong. Jadi ketupat sotong kan. Jadi dia ada mabuk dia, tapi mabuk kematian itu lain. Apa maksudnya? Orang yang nak mati ni, dia akan berada dalam keadaan mabuk yang tak boleh nak dibendung, kerana ketika itu bermacam-macam datang. Setan pun bisik ketika itu, malaikat pun dan macam-macam. Jadi akan menjadi penghalang akan riuh. Kalau dia jenazah yang buruk, yang hina, malaikat pun kutuk,
syaitan mari dekat, dia bising ah. Macam mana dia nak sebut la ilaha illallah walaupun orang tersayang duduk sebelah ajar. La ilaha illallah. Tapi dia sedang disibukkan dengan celaan malaikat, dengan bisikan syaitan, dengan macam-macam. Itu lah. Jadi macam mana Ustaz agar dapat sebut la ilaha illallah itu? Lazimkanlah ketika hidup di dunia dengan amal soleh dan kalimah tersebut. Moga-moga mati pun dalam keadaan yang baik. Ada masalah, saya nak cerita sikit kisah ulama. Ada seorang ulama ni, masa dia nak meninggal dunia, dia beberapa kali dia ulang. Dia sebut, dia kata apa? Dia kata, jangan, takkan, jangan, takkan. Jadi ahli keluarga dah bimbang. Heran lah. Apa ni? Orang nak meninggal, dah ulama ni. Nak meninggal apa sebut duk jangan, duk takkan semua ni. Rupa-rupanya dalam satu keadaan tu dia tenang, dia boleh cerita balik, dia kata aku telah didatangi bisikan syaitan yang mengatakan, untunglah engkau ini ulama, ilmu banyak, amal pun banyak, engkau mesti akan syurga, kau mesti akan syurga. Tapi sebab ulama kan, dia tahu ini semua syaitan. Syaitan selagi nyawa kita di kandung badan, dia punya nak menyesatkan kita, modus operandinya itu takkan pernah berakhir selagi nyawa ada sikit pun. Talbis. Maknanya mungkin dia nak menghasut seseorang itu dengan cara mula-mula dia muji-muji dulu apa kan. Dan hujungnya ulama tersebut dapat mengakhirkan dengan kalimah la ilaha illallah. Artinya syaitan ni hidup, selagi kita hidup sampai nak meninggal dunia pun dia cuba sedaya upaya menyesatkan seseorang manusia itu. Moga kita dipelihara Allah. Secara insaflah kita musafir cuma menanti di sana kehidupan yang lama. Banyak lagi akan kita bicarakan. Terus kekal bersama Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Ustaz dibawakan khas oleh Dozi, suci, bersih dan wangi. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Di pagi Khamis ini siaran kita diharumkan dan diwangikan oleh Dozi selaku penaja kita pada hari ini, dan kita masih lagi berbicara tentang pengakhiran yang mulia bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Terima kasih kepada Dozi yang sudi untuk mewangikan dan mengharumkan siaran kita. Jadi bau wangi sampai sini Ustaz. Ya. Baik, jadi bila sebut tentang wangi-wangi ni Ustaz. Jadi kita nak cerita sikitlah, nak kongsi sedikit, kita bawakan sedikit produk Dozi untuk dikongsikan kepada para penonton. Mungkin sedikit perbezaan antara sabun Dozi yang mungkin Ustaz boleh kongsikan. Dia ada pack 10 kg, ada sabun Dozi pack 1.8 kg dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada para penonton. Baik, terima kasih para penonton sekalian. Bunga melati di pinggir jalan berseri-seri di pagi hari. Dozi membersihkan pakaian, harum mewangi sepanjang hari. Saya beli ya. Tuan-puan semua, alhamdulillah. Cuma setakat ni saya macam biasalah, saya kena bagi tahu juga, tolonglah jangan marah saya. Ada marah saya, dia kata, Ustaz kadang saya pergi masjid, pergi ke ceramah-ceramah, kadang Ustaz kenapa tak bawa sabun Dozi? Takkanlah saya nak bawa penuh kereta saya dengan sabun-sabun ni semua. Dah, kita ada platform, kita nak kongsi pada anda semua, dan kita ada cara dia kalau anda nak order. Dan saya nak ucap terima kasih sangat kerana ramai yang dah guna, dan alhamdulillah dia konsisten terus guna, dan repeat dan ulang guna, dan dia pula kongsikan wangian dan juga manfaat Dozi ini dengan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih ya. Macam biasa, sabun Dozi memberikan kepada anda pelbagai bentuk ataupun pelbagai jenis sabun, sama ada sabun deterjen ataupun cucian pakaian, ada cucian tangan, cucian lantai, dan juga cucian pinggan. Semuanya ini dia diformulasikan dengan teknologi terkini, iaitu dia ada bersama dengannya, dia juga pewangi, dia ada pelembut, dia ada anti hapak. Dan kalau sekiranya anda gunakan sabun Dozi ni, satu yang anda akan paling terasa sekali adalah dia punya bau dia tu tak boleh bincang. Bau dia tak boleh bincang. Wangi sungguh. Tambahan pula ni yang ada di tangan saya ni, Royal Elegant ni. Royal Elegant ni sesuai untuk dijadikan sebagai
travel pack. Ni tak lama nak Ramadan ataupun nanti nak menjelang raya ke apa, balik ke kampung, takkan nak bawa yang 10 kilo. Ni tak ada. Ni kita tak tunjuk yang 10 kilo ni. Takkan nak bawa 10 kilo yang tong besar tu. Itu untuk kegunaan di rumah. Ini untuk pack travel. Mungkin ada yang basuh baju dekat Dobi ataupun layan diri punya Dobi ke apa sebagainya. Boleh guna ini. Dia punya wangi memang sedap, tuan-puan semua. Ini 1.5 kilogram. Ada juga yang besar sikit. Dia kata, ini kecil Ustaz. Memang wangi, memang bagus, anti hapak semua. Tapi kami nak yang besar sikit. Ada bang. Benda boleh bincang. Boleh bincang. Ini yang saya tunjuk ni, kita ada dozi 1.8 kilogram. Ada wangian yang hitam, yang biru dan yang merah. Semuanya ini hot sale. Ada yang minat warna merah, dia nak bertukar ke warna hitam pun ikut cita rasa masing-masing. Tapi Dayana, alhamdulillah kita juga dapat maklum balas yang sangat positif daripada para penonton kita semuanya. Ni sabun dishwash ataupun sabun cucian pinggan yang mereka sangat berpuas hati. Sebab apa? Harganya berbaloi, harganya berpatutan. Lepas tu pula kuasa cucian dia tu sangat berkesan. Ni nampak? Kita sangat puas hatilah bila penonton, bila para pengguna kita memberikan maklum balas yang baik. Kita ucap terima kasih kerana ia juga menjadi satu dakwah juga. Kita kongsi benda-benda yang baik untuk dikongsikan bersama. Itu. Dan Fadil Ustaz, saya mewakili suami juga yang kerja basuh baju juga. Kadang-kadang kita basuh juga. Kan? Ikut Ustaz lah. Kan? Saya ni tiru Ustaz. Jadi kadang-kadang nak kena, ada yang tanya, Ustaz nak kena tambah pelembut juga ke kan untuk basuh baju ke cukup dengan sabun saja? Dia macam ni. Penonton sekalian, okey, kalau anda tak kira sabun dozi ni boleh untuk anda dipanggil apa, front load ataupun top load. Mesin basuh anda jenis yang muka depan ke ataupun bukan talam dua muka, bukan. Muka depan. Hak menghadap ke atas pun boleh. Dan anda tak perlu tambah softener ataupun pelembut sebab sabun dozi ni juga telah diformulasikan bersama dengannya ada bersama pelembut. Artinya apa? Kualiti pakaian anda wangi satu dan terjaga. Insya-Allah warnanya pun tidak akan luntur dan anda akan berpuas hati. Kenapa? Kita juga ada halal jakim dan juga dia punya sabun ini mesra alam. Kalau ada masalah tangan ke kulit ke yang bermasalah, ia tidak akan menjejaskan. Ini alhamdulillah dapat anda saksikan sebahagian klip video yang dipaparkan ini, gambaran suasana di kilang kita dekat Puncak Alam. Puncak Alam. Ni kita punya CEO kita, Datuk Syukri bersama dengan penasihat Syekh Zainul Asri, yang mana kita juga melancarkan. Kita ada lori kita yang mana dia bersifat mobile ataupun mudah bergerak ke sana sini untuk membawa sabun dozi lebih dekat dengan pengguna. Jom jadi keluarga besar dozi. Hubungi nombor yang tertera, ada 2 nombor di situ. Tapi macam biasalah, jangan call, sebab kalau call kelang kabut kami punya staff nanti. Kalau boleh WhatsApp segera untuk nak jadi ejen, jadi stokis pun tak ada masalah kerana ramai dah jana pendapatan, beli rumah, beli kereta dan boleh sara keluarga dengan hasil jualan dozi ni, insya-Allah. Dan terakhir Ustaz, 30 saat terakhir. Tips untuk mengekalkan kualiti sabun. Ada cara nak simpan? Ada. Okey. Penonton sekalian, nak simpan sabun-sabun ini jangan biarkan dia pada terik matahari panas, pada suhu bilik. Lagi-lagi pula, kalau dapat senyum ni kita ada sabun pencuci lantai, cuci tangan, cuci lantai pun sama. Jangan biar terdedah. Memang lantai kita kadang terdedah dengan panas, terik. Jangan dengan sabun-sabun pun duduk tengah panas juga. Bimbang nanti harumannya makin lama makin berkurang. Simpan elok-elok. Macam mana kita jaga suami kita? Elok-elok simpan. Nanti dia akan wangi dan akan berkualiti. Ingat, do easy cleaning every day. Telefon segera, WhatsApp segera. Telefon takut nanti tak berangkat pula. WhatsApp segera untuk dapatkan produk yang terbaik seisi keluarga, insya-Allah. Allahu Akbar. Dan saya difahamkan juga Nabi SAW menyukai wangian. Antara perkara yang kita tak boleh tolak. Jangan tolak wangian. Kerana ianya adalah sunnah Nabi SAW untuk kita mewangikan kehidupan kita. Dan insya-Allah Ustaz, kita cerita panjang lebar tentang kelebihan-kelebihan dan sebagainya. Semoga memberi manfaat Ustaz. Dan juga ramai yang dapat merasai pengalaman untuk bersabar dengan Dozi. Jadi terima kasih kepada Dozi yang sudi untuk mengharumkan siaran Tanya Ustaz kita pada pagi ini. Dan kita akan tamat siaran kita di TV3. Ustaz, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal bersama Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Wanila Ustaz dibawakan khas oleh Doze, suci, bersih dan wangi. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Fadil Ustaz Ilyas Ismail masih lagi bersama dengan kita. Ustaz okey Ustaz? Alhamdulillah. Okey. Sebab bau wangi tu masih lagi sampai kat sini. Jadi saya melekat lagi ya. Baik, dan terima kasih juga kita ucapkan kepada para penonton Tanya Ustaz, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala di pagi Khamis ni Ustaz. Ya. Kita masih lagi berbicara pengakhiran yang mulia untuk lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Bagi anda yang menonton di TV3 dan juga TV9, terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Bagi yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Apa tu Ustaz, pengakhiran yang mulia kita raikan lagi soalan di Facebook. Kita ada Siti Nurbayah. Kita sering mendengar ungkapan mati dalam iman. Adakah ia juga boleh dianggap pengakhiran yang mulia yang perlu disiap sediakan? Yang kedua Ustaz, adakah memaafkan kesilapan seseorang yang pernah melakukan kesalahan terhadap diri kita sebelum mati adalah salah satu jalan untuk menemui pengakhiran yang mulia? Kerana tidak ada rasa marah atau dendam yang tersimpan lagi di dalam diri kita. Apa dia Ustaz? Terutamanya untuk orang yang berhutang Ustaz. Saya tambah dulu. Saya tambah dulu. Okey. Baik, terima kasih ya. Sahabat penonton, juga sahabat yang mengajukan soalan Siti Nurbayah ya. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mati dalam iman ini adalah gambaran pada seseorang yang jiwa dan hatinya itu senantiasa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pancaran daripada keimanan seseorang itulah terzahir pada wajahnya, tersenyumnya, nampak berseri-serinya, dan mungkin sampai satu keadaan Allah akan tunjukkan darjatnya diangkat Allah, ramai semayangkan jenazah dia. Itu. Lagi ataupun soalan seterusnya, kalau seseorang itu dia memaafkan kesilapan, kesalahan orang lain terhadap dia, itu juga satu bentuk tanda-tanda seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Sebab apa? Imam Syafi'i rahimahullah pernah berpesan dengan beberapa pesanan lah yang cukup cantik untuk saya sebutkan di sini. Kata Imam Syafi'i, kita dalam hidup nak mendapat kematian yang baik, mestilah menjaga beberapa hak yang utama. Apakah hak-hak yang mesti dijaga itu? Antaranya hak kepada malaikat maut. Hak pada malaikat maut. Apa dia hak pada malaikat maut? Iaitu qadakan kewajipan yang tertinggal. Lagi, dapatkan kemaafan dari orang yang kita zalimi. Masa hidup kita ada buat zalim pada mana-mana orang, termasuklah hutang kita terhadap dia tak bayar, tak selesai lagi. Itu zalim tu. Tak tahu dia nak pakai duit ke apa, tak bayar-bayar lagi. Walaupun 300. Kok dia nak beli kurma Ramadan ke, dia nak beli apa keperluan lah kan. Lagi apa lagi? Buat persiapan untuk mati dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kepada kubur itu ada 3. Pertama, buang tabiat suka memfitnah, mengadu domba. Okey? Kedua, jaga kebersihan waktu kencing ataupun waktu shishi, shishi. Sedang buang air kecil. Itu jaga kebersihan. Ketiga, banyakkan solat tahajud. Lagi apa? Yang ketiga, hak kepada mungkar nakir pun ada, iaitu jangan bercakap bohong. Kedua, tinggalkan maksiat. Ketiga, selalu hidupkan suasana nasihat menasihati. Panjang ni, hampir 10 ni banyak. Jadi saya ingat tak apalah kot. Lagi jadi tajuk pesan Imam Syafi'i pula lagi. Tapi salah satunya adalah iaitu memaafkan orang-orang yang buat zalim terhadap kita, ataupun meminta maaf terhadap orang yang pernah kita zalimi. Mungkin dulu-dulu zaman tak belajar, ilmu agama belum meresap di jiwa, sekarang baru sedar. Jadi eloklah kita meminta maaf atau saling memaafkan, insya-Allah beroleh husnul khatimah. Allah amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Fadil Ustaz, ada satu kisah mungkin saya boleh kongsikan sedikit bagi semangat Ustaz, terutamanya kepada para wanita. Kisah ni ada disebut dalam hadis Sahih Bukhari. Fadil Ustaz, satu hari isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dan saling
berbicara bersama dengan Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah yang akan diwafatkan seiring dengan kewafatan kamu, wahai Rasulullah? Lalu baginda menjawab, dia yang mempunyai tangan yang paling panjang. Allahu Akbar. Jadi mendengar jawapan baginda, maka isteri Rasulullah Ummahatul Mukminin pakai lawan ukur tangan. Dia bila ukur ni mendapati tangan Sayyidatina Saudah lebih panjang. Jadi masya-Allah tabarakallah, jadi rasa cemburulah. Jadi selepas kewafatan Nabi SAW, maka isteri yang wafat seiring dengan kewafatan baginda Rasulullah bukanlah Sayyidatina Saudah, tetapi Sayyidatina Zainab. Maka tahulah mereka bahawa sepanjang hidup Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha sangat rajin bersedekah. Istilah panjang tangan tu rajin sedekah, rajin kerja. Melayu panjang tangan jadi lain kan. Tangan panjang dan panjang tangan, Ustaz. Jadi kan? Berbeza. Jadi cerita tentang sedekah ni, Ustaz. Antara perkara yang boleh kita lazimi untuk mendapatkan husnul khatimah, kematian yang baik, memberikan sedekah dan juga memberikan tangguh kepada orang yang berhutang. Dua benda yang saya rasa sangat besar. Mungkin kita boleh bincangkan sedikit, Fadil Ustaz, pencerahan. Okey, sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Al-Baqarah pun ada disebut berkait tentang orang yang boleh berbincang, bertolak ansur, bab pembayaran hutang tu ditangguhkan. Atau lebih bagus dalam surah Al-Baqarah Tuhan kata, kau halalkan terus tu lagi bagus lah. Tapi itulah kalau 3,000 nak halal tu senak juga rasa kan. Tapi macam ni saya teruja tau. Saya dulu masa zaman di Tontor dulu, di Mesir dulu, sekitar tahun 2016, 2017 dulu ada satu kisah yang sangat menyayat hati yang berlaku pada seorang yang bernama Syekh Salah Atiyah. Salah Atiyah ini dia merupakan seorang jutawan Mesir. Dia ni bermula dengan seorang yang nak mulakan perniagaan bersama dengan 8 orang kawan dia. Jadi kesemuanya ada 9 orang. Dia orang kongsi duit seorang-seorang dalam 200 genih. Genih ni Egyptian pound. Duit kita berapa, dah RM50 lebih kurang 200 genih tu. Jadi dia orang shareholder masing-masing pakat bagilah 200 genih. Tapi 9 orang ni tak cukup lagi. Sebab dia orang nak buat perniagaan, perusahaan ayam. Ayam ni memang permintaan dunia semua. Kita nak buat rendang ke apa, Arab pun sama makan ayam. Jadi dia orang nak buat tu, tapi tak cukup kita kena cari partner yang ke-10. Cari tak jumpa, tak ada yang sudi. Orang masa tu krisis ekonomi je lah. Jadi akhirnya Atiyah Salah Atiyah ni kata, macam ni lah, aku dah jumpa dah partner kita yang ke-10. Siapa dia? Allah. Terkejut semua. Allah. Kau biar betul. Tak apa, kita meniaga, nanti keuntungan 10% kita bagi dekat Allah. Maksud bagi dekat Allah tu maknanya ke jalan Allah. Apa yang mereka buat, perniagaan mereka ditakdirkan Allah, lama kelamaan menjadi maju, keuntungan pun banyak. 10% tu apa dia orang buat? Mereka bina sekolah. Mana-mana anak-anak pelajar-pelajar yang dari keluarga miskin tak mampu bayar yuran, free. Free saja. Lepas tu pula bukan sekadar itu, diwujudkan Ma'had Al-Azhar yang mana untuk peringkat rendah lelaki. Lepas tu pula ada orang nak pergi kerja jauh, tak ada kenderaan, dibinakan landasan kereta api. Landasan kereta api dibina. Akhirnya daripada 10% dia orang buat ini ke jalan Allah dalam bentuk khidmat masyarakat ni, 50%. Dia orang naikkan lagi. Ya Allah, sampai satu tahap Salah Atiyah ni dia digelar jutawan dah. Dia dah jutawan. Dia meninggal tahun 2016. 1,5 juta rakyat Mesir semayangkan jenazah dia. Allahu Akbar. 1,5 juta, tuan-tuan bayangkanlah. Dia meninggal usia 70 tahun. Tapi ketika dia meninggal, dia meninggalkan legasi kebaikan, amal soleh, amal jariah yang tak putus-putus sampai hari ini. Sampai hari ini. Artinya apa? Orang nak dapat husnul khatimah, dia mesti ada perancangan. Ada orang dalam bentuk amalan, zikir, baca Quran, tapi mungkin bersifat individu, dia saja. Tapi ada orang, dia buat amalan yang bersifat, dia dapat, orang lain pun dapat manfaat. Macam Dayana sebut tadi pembinaan masjid ke, bina rumah anak yatim ke, benda tu akan berlangsung lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita dah tak ada lagi. Itu yang paling kita nak sekali. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan menjadi satu inspirasi kepada kita untuk kita menambahkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita ada apa Ustaz, Mak Itun di Facebook. Orang Melaka ni. Baik, jika semasa hidup seseorang itu tidak mengamalkan apa yang agama perintahkan, tetapi di saat akhir hayatnya
bersama isteri, anak-anak yang mengajarnya mengucap 2 kalimah syahadah akhir sebutannya. Adakah itu tanda pengakhiran yang baik? Adakah sakitnya itu juga penghapus dosa-dosanya, Ustaz? Dan yang kedua, adakah dia orang yang terpilih yang kita tidak tahu kebaikan apa yang telah dilakukan semasa hidupnya? Mohon pencerahan Fadil Ustaz. InsyaAllah kita akan raikan soalan ini selepas daripada rehat. Kita terus kekal bersama Taina Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pengakhiran yang baik dan janganlah kau jadikan kepada kami pengakhiran yang tidak baik. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di pagi Khamis 7 Mac ini kita masih lagi bersama dengan bintang ilmuwan kita Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail untuk kita sambung diskusi pengakhiran yang mulia, tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini. Dan beberapa hari saja lagi Fadil Ustaz, kita rasa debaran Ramadan tu semakin dekat sangat dengan kita. Jadi sama-samalah kita perbanyakkan doa, istighfar, minta ampun kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Amin insya-Allah. Fadil Ustaz, kita raikan soalan yang telah pun kita bacakan sebentar tadi di Facebook. Mak Etun yang bertanya tentang soalan kalau boleh kita bacakan dengan izin Ustaz sekali lagi untuk makluman para penonton. Jika semasa hidup seseorang itu tidak mengamalkan apa yang agama perintahkan, tetapi di saat akhir hayatnya bersama isteri, anak-anak yang mengajarnya mengucap 2 kalimah syahadah dan akhir sebutannya adalah syahadah tersebut, apakah itu tanda pengakhiran yang baik? Dan adakah sakit itu juga penghapus dosa-dosanya? Dan soalan yang kedua, adakah dia orang yang terpilih yang kita tidak tahu mungkin kebaikan apa yang pernah dilakukan semasa hidup? Fadil Ustaz, buat dosa banyak, tiba-tiba meninggal pula malam Jumaat rezeki. Mungkin sikit pencerahan Ustaz. Dia macam ni, seseorang yang akan dapat melafazkan kalimah syahadah sewaktu nak meninggal dunia, ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Dia memang gerakkan bibir dan lidahnya itu, lisannya itu juga dengan izin Allah. Hasil daripada amalan-amalan tertentu atau amalan yang dirahsiakan yang tak pernah mana-mana orang tahu sewaktu dia ketika hayat dia dulu. Mungkin secara zahir je lah kita nampak dia ni kadang lebih kurang macam tu, macam ni. Tapi rupanya dia ada amalan-amalan tersembunyi antara dia dan Allah yang akhirnya Allah zahirkan pada hari dia meninggal dunia. Macam ni. Seorang ulama menyebutkan arba'un turfa'ul abdu. Ada 4 perkara, 4 pula tadi 3. Ada 4 perkara Allah akan mengangkat darjat seseorang in qila ilmuhu wa amaluhu. Walaupun ilmunya kurang, amalan pun tak banyak. Dia ni ilmu sikit, amal pun tak banyak. Tapi Allah akan angkat darjat dia. Berkemungkinan 4 benda ni dia buat. Jadi kita mungkinlah antara 4 ni salah satu atau keempat-empatnya dia buat. Pertama, barangkali dia ni masa hidup, dia ni seorang yang at-tawadhu'. Dia ni seorang yang humble, merendah diri. Mungkin dia bukanlah orang yang berserban, berjubah ke apa, tapi kalau cakap merendah diri, saya ni tak pandai, saya ni orang kampung saja, saya dia bahasa dia mungkin. Satu. Kedua, as-sakha. As-sakha maknanya apa? Dia pemurah. Suka bersedekah. Kadang kita rasa payahlah kita nak belanja dia. Pasal dia dulu akan bayar. Dia jenis orang macam tu. Mungkin dari sudut lain, kalau tarawih pun dia tak adalah sampai 20. Dia buat 8 ke apa. Dah lah 8. Enak atau enak, tiap rakaat kan. Dia sedang-sedang kan. Dia tak adalah amal tu banyak kan. Tapi dia ada sifat pemurah. Ketiga, dia ni seorang yang al-hilmu. Al-hilmu ni maknanya lemah lembut. Cakap, bincang. Dia ni orang yang boleh buat bincang. Boleh buat bincang. Dan yang keempat, dia ni husnul khuluq. Akhlaknya baik. Sungguh pun amalannya tak banyak sangat. Ilmu yalah biasa-biasa saja. Tetapi dia ni ada perangai yang baik yang disenangi orang. Maka mungkin orang ini dalam pilihan Allah lah untuk mendapat husnul
khatimah. Sebab dia sebenarnya kalau ada orang kata, Ustaz takkan perangai baik pun kira husnul khatimah? Husnul khatimah sebab Abu Qatadah bercerita, satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi murra alaihi janazatun faqala mustarihun wa mustarahun. Satu hari baginda Nabi ada jenazah dekat Nabi berada berhampiran dengan jenazah. Kemudian Nabi menyebutkan bahawa dia rehat atau direhatkan. Dia rehat atau direhatkan. Sahabat pun tak faham. Sahabat tanya Nabi, ya Rasul, apa makna rehat dan direhatkan? Kata Nabi, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha. Nabi kata kalau jenazah ni jenazah baik, orang beriman, dia sedang berehat dari kepenatan duniawi. Ragam manusia, suasana ekonomi tak menentu, cabaran. Dia rehatlah daripada kepenatan dunia. Tetapi kalau dia jenazah yang buruk, maka seluruh alam rehat dari kejahatan dia. Allah. Mungkin burung-burung pun bersyukur. Oh, mati dah Pak Long ni. Lega. Allah. Lembu pun lega. Tidak ada yang duk siram cuka. Dia ni. Mujuklah mati Pak Long ni. Tak ada pasal, cari pasal. Cari pasal. Jadi sebab itu orang yang bukan setakat beramal soleh, akhlak baik pun petanda nak dapat husnul khatimah sebenarnya. Allahu Akbar. Jadi tidak ada yang seindah akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berusahalah untuk kita mencontohi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Ram Desaru. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimanakah untuk meninggal dalam husnul khatimah jika masih ada ataupun sibuk mengejar ilmu dunia berbanding akhirat? Dan apa pandangan Ustaz bagi orang yang takut mati atau tidak ingat mati, malah tidak ambil pengajaran pada setiap kematian yang berlaku di depan mata? Seolah-olah orang je mati. Saya lambat lagi atau tak mati kot. Dia bagi ayat juga. Saya bacakan dengan nada tu lah. Jadi saya pun pandai juga sikit berlakon dengan nada tu kan. Lambat lagi kot, orang lain. Kita muda lagi. Tu antara alasan yang diberikan Ustaz. Zaman saya sekolah dulu, Mata Mahmud lah. Ada satu lagu nasyid. Lagu dia lebih kurang macam ni lah. Ni malu-malu mengantuk ni, jadi kita nasyid kita sikit. bagi refreshment sikit. Dia kata, penawar hati, ingatkan Allah, bacalah Al-Quran, ingatkan mati. Dia kata, 3 perkara dapat mengubat hati kita. Lagu tadi tu sungguh pun bunyi macam sedap, tapi kalah dalam tandingan nasyid tu. Kalah tak apa. Jadi walau dia kalah dalam tandingan, tapi menang di hati penonton. Betul. Ayat orang tak mengaku kalah. Dia macam ni. Tapi ingat mati. Ingat mati. 3 perkara mengubat jiwa. Pertama apa tadi? Ingatkan Allah, zikir banyak. Apa tadi kena nyanyi balik, lupa dah. Ingatkan Allah, baca Quran. Banyak baca Quran. Dan yang ketiga, banyak ingat mati. Baik. Kata ulama, ingat mati ni banyak kaedah dia. Salah satunya adalah menziarahi pengkebumian, menziarahi mana-mana orang yang meninggal dunia, lagi-lagi jiran terdekat ke, kawan ke, keluarga ke apa, pergi ziarah. Tujuan apa? Tuzakirul akhirah. Sama macam konsep ziarah kubur kan. Untuk mengingatkan kita bahawa tengok liang lahat, tengok rumah aku pun nanti sama. Sama. Namanya rumah mesti milik. Bukan rumah mampu milik lah. Rumah mesti milik. Macam ni lah. Macam ni nanti. Allahu Akbar. Jadi kalau sebagai orang yang mungkin barangkali dia masih lagi jauh, tak ingat akan kematian ke apa, para ulama dulu cukup pantang dengan golongan seumpama ini. Orang-orang soleh terdahulu, antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia pernah satu ketika hadir untuk nak menghantar satu jenazah. Tiba-tiba dalam keadaan itu ada orang bergelak tawa dalam suasana kepiluan, kesedihan, mengiring jenazah ke pusara. Ada orang bergelak-gelak macam tak menghormati. Kata Ibnu Mas'ud, kamu gelak, kamu ketawa waktu hantar jenazah, aku takkan bercakap dengan kau selama-lamanya. Artinya dipantang tu. Tak boleh. Hampa ni tak reti hormat. Tak sensitif.
Lagi apa lagi? Zuhair Al-Aqta' berkata, setiap kali Ibnu Sirin ingat akan kematian, badan dia seakan-akan lumpuh. Ibnu Sirin, ulama hebat. Dia ni seakan-akan badan lemah longlai kalau orang sebut pasal mati. Pasal apa? Dia bimbang kalau amalnya masih kurang. Allah. Yang cakap ni ulama berjilid kitab dia karang. Bimbang kita kitab pun bukannya karang, baca pun tak. Takkan tak ada rasa risau. Imam Az-Zahabi, Imam Syekh Ibnu Mubarak rahimahullah, dia sendiri pernah satu ketika dia duduk dalam masjid, tiba-tiba terpadam lampu. Terpadam lampu. Blackout. Jadi bila lampu tu dapat dihidupkan kembali, anak murid dihidupkan balik, basah janggut, menangis. Anak murid kata, Tuan Syekh, minta maaf lah, apa gelap tadi, minta maaf, apa menangis. Dia kata, tak apa. Kegelapan sementara tadi mengenangkan aku bahawa kelak dalam kubur gelap macam itulah. Allah Akbar. Apakah amalan yang akan aku bawa kalau gelap itu dalam keadaan amalan aku masih kurang. Inilah bahasa ulama, bahasa orang soleh ni terhadap kematian. Merindui kematian, takut akan kematian, membuatkan dia makin insaf dan sedar diri, bukannya dia makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang dia macam ni, dia macam mana sekalipun manusia, kok mana sekalipun dia pasti akan menyesal. Kata Nabi SAW, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tidaklah seseorang itu mati melainkan dia orang baik ke dia orang tak baik pun confirm menyesalnya. Mesti menyesal. Menyesal apa? Kalau dia seorang yang baik, dia menyesal sebab banyak lagi kebaikan belum dia buat. Tapi kalau dia mati sebagai orang yang tak baik, dia menyesal sebab kenapalah aku tak bertobat dulu, kenapalah dia banyak kenapalah lepas tu. Jadi moga selagi hayat di kandung badan ni banyak-banyaklah menyesal sebelum hari penyesalan. Betul Ustaz. InsyaAllah. Tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, dan Fadil Ustaz kita raikan lagi. Walaupun ada banyak lagi soalan, kita raikan sekadar yang kita mampu. Baik, di penghujung siaran ni kita ada soalan lagi daripada Al-Shal di Facebook. Baik, adakah orang yang meninggal dalam wabak pandemik, taun, lemas, kebakaran, kemalangan dan penyakit berpanjangan dikira syahid akhirat dan pengakhiran yang baik? Dan apakah doa-doa bagi memohon kematian dengan pengakhiran yang baik? Mohon perkongsian daripada Ustaz. Ya, okey, terima kasih. Sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian, tadi saya telah pun ialah kalau di siaran TV3 tadi telah pun saya bacakan akan hadisnya bahawa mereka-mereka itu tadi ni tergolong dalam kalangan orang yang syahid. Cuma doa yang tadi Dai Anas pun ada bacakan juga, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Cuma saya nak bagi tambahan satu lagi doa, kalau anda nak rakam silakan rakam. Kemudian tolonglah sebarkan masuk dalam mana-mana laman media sosial masing-masing. Hashtag biar tahu jangan keliru, hashtag husnul khatimah, hashtag apa lagi? Ramadan dah dekat. Atau mati anytime. Tolonglah rakam. Doa ini saya nak bagi kalau ini adalah perkongsian terakhir ke apa kan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira a'marina awakhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka. Apa maksudnya? Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami adalah pada penghujungnya, dan sebaik-baik amalan kami sebagai penutupnya, dan jadikanlah sebaik-baik hari kami adalah hari kami bertemu denganmu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang juga merupakan tambahan kepada doa yang juga dibacakan tadi Dai Anas. Doa yang saya bacakan tadi, Allahumma ja'al khaira a'marina awakhiraha. Mudah-mudahan kita mendapatlah anugerah ataupun kesempatan penutup yang baik. Saudara, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Persoalannya, apakah nama yang bakal kita tinggalkan untuk dikenang oleh generasi? Apakah ianya nama yang baik ataupun nama yang sebaliknya? Na'udzubillah min zalik. Fadil Ustaz, kita telah pun sampai di penghujung siaran. Sedikit kesimpulan dan juga pelantikan mungkin Ustaz boleh kongsikan untuk tajuk kita pengakhiran yang mulia, Fadil Ustaz. Saya nak ringkaskan begini, Pak Bentuk semua, kalaulah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, tolonglah buat yang
sebaik-baiknya. Solat sunat tarawih, i'tikaf, sedekah, memburu Lailatul Qadar, semuanya kita mantapkan. Dan kerana apa saya cakap begitu? Kalaulah seseorang di kalangan kita yang menonton ini meninggal dunia dalam Ramadan nanti, Allah pilih meninggal dalam bulan yang mulia, satu. Sedang beramal mulia pula, Allah. Ini merupakan kemuncak harapan mana-mana hamba Allah yang mendambakan syurganya. Semoga saya yang bercakap, kita yang mendengar ini mendapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan ini. Mudah-mudahan roh kita wangi, harum nanti insya-Allah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'al khaira a'malina awakhiraha wa khaira a'malina khawatimaha waj'al khaira ayyamina yawma nalqaka. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkan dosa ibu ayah kami. Kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan kami diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, berkatkan kami di bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sampaikanlah kami ke bulan Ramadan al-mubarak kelak ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami adalah pada penghujungnya dan sebaik-baik amal kami sebagai penutupnya, dan jadikan sebaik-baik hari adalah hari di mana kami bertemu-Mu ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jazakumullah khair kepada seluruh para penonton tayangan Ustaz, dan juga jazakallah khair kepada fadil Ustaz Umar Ilyas Ismail, bintang ilmuwan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, ditambahkan ilmu pengetahuan dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan dan juga untuk kita semua. Sehingga berjumpa lagi, ayuh kita tangguhkan majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.